رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat sekali lagi kita sambung pelajaran kita dalam kelas PDPR bersama dengan Ustaz. Insya-Allah pada hari ini kita akan belajar tentang nasab sebelah ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Pada kelas yang lepas kita telah belajar tentang nasab sebelah bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hari ini kita belajar pula nasab sebelah ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak-anak murid semua boleh buka buku sirah muka surat yang ke-13. Okey, buku sirah muka surat 13 untuk melihat gambar. Okey, gambar susun atur nasab sebelah ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi mari kita mulakan bersama-sama insya-Allah. Okey, jadi pada hari ini nasab sebelah ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita nak kenal ibu Nabi Muhammad, kita kena kenal dulu nasab dia. Okey, nasab ni keturunan Nabi ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermula dengan kilap. Yang pertama sekali kalau kamu tengok dalam buku tu, okey, yang pertama sekali papan yang pertama tu kilap. Okey, ni yang pertama lah. Okey, yang kedua adalah Zuhrah. Bawah dia Zuhrah. Selepas kilap, Zuhrah. Ni nama orang Zuhrah. Okey, ni yang kedua. Yang ketiga Abdul Manaf. Abdul Manaf. Okey, ni yang ketiga. Yang keempat Wahab. Yang keempat Wahab. Dan yang kelima, okey, barulah Aminah binti Wahab. Okey, ibu Nabi Muhammad ni adalah generasi yang kelima. Okey, setelah ayahnya lah dekat bahagian atas kan. Okey, jadi Aminah ni adalah generasi yang kelima. Jadi pada hari ini kita belajar tentang susur galur nasab sebelah ibu Nabi Muhammad. Mungkin ada nama yang sama yang kita pernah dengar. Okey, sama macam nasab sebelah bapa. Okey, itu adalah orang yang sama. Nanti kita akan belajar pula pertemuan nasab. Okey, pertemuan antara nasab keluarga sebelah ibu Nabi Muhammad dengan sebelah bapa Nabi Muhammad. Okey, jadi sebelah ibu inilah yang pertama Kilab, yang kedua Zuhrah, yang ketiga Abdul Manaf, yang keempat Wahab, dan yang kelima Aminah binti Wahab. Okey, jadi kita nak kenal. Okey, siapakah Aminah ini? Okey, siapakah Aminah ini? Siapakah insan yang istimewa yang menjadi ibu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi anak-anak murid semua boleh buka buku teks muka surat yang seterusnya, iaitu muka surat yang ke-14. Okey, baiklah. Okey, kita akan sambung muka surat yang seterusnya, iaitu muka surat yang ke-14. InsyaAllah Ustaz akan terangkan siapakah Aminah binti Wahab ni. Okey, jadi ada perbualan kalau kamu tengok dalam buku kamu tu ada perbualan di antara Ustaz dengan anak muridnya. Jadi Ustaz akan terangkan apakah yang dibualkan oleh Ustaz tu dengan anak muridnya. Jadi dia tanya, siapakah Aminah binti Wahab? Okey, yang pertama sekali kita kena tahu yang Aminah ini merupakan ibu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu nabi kita Nabi Muhammad. Inilah ibunya, Aminah binti Wahab. Okey, jika kita kenal Nabi Muhammad, kita kena kenal juga ibu dan bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang kedua, Aminah ini berasal daripada keturunan Arab Quraisy, macam yang Ustaz pernah jelaskan sebelum ini. Okey, Arab Quraisy ni merupakan di antara orang ataupun bangsa ataupun kaum, kaum yang sangat dihormati di tanah Arab pada ketika itu. Sebab apa orang hormat? Sebab Arab Quraisy ni orangnya baik.
apabila dia bercakap dengan sopan santun, lemah lembut, dia tak cakap kasar-kasar. Okey, tu daripada segi perkataan, percakapan. Daripada segi perlakuan dia sangat menghormati orang lain. Okey, budak kecil ke, orang besar ke, orang tua ke, dia hormat semua orang. Okey, bukannya bila nampak budak kecil dia bully ke apa, tak. Okey, tu maksud dia, keturunannya baik daripada segi percakapan, perbuatan dia baik. Dan apabila dia ni banyak harta, ada harta yang banyak kan. Okey, dia suka mendermakan harta dia. Dia suka sedekah pada orang lain. Dia suka bagi hadiah kepada orang lain. Orang yang tak mampu, orang yang susah, dia suka bantu. Jadi itu merupakan, memang dia punya sifat semula jadi orang Arab Quraisy ni, bangsa Arab Quraisy ni adalah sifatnya yang baik-baik. Okey, dermawan, baik hati, cakap lemah lembut, tak kasar dengan orang. Jadi kita sebagai orang Islam pada akhir zaman ini kena ambil contoh lah. Contoh yang baik itu kita ikut. Okey, nampak ada orang yang baik, selalu pergi masjid ke, selalu buat perkara yang baik, kita kena ikut lah. Okey, perkara yang baik. Semoga Allah mengurniakan kita ganjaran yang setimpal dengan perbuatan kita. Begitu juga dengan Aminah. Aminah ni keturunan dia adalah daripada keturunan yang baik-baik, bukan keturunan yang jahat, keturunan yang dengki dengan orang, keturunan yang cakap kasar, tak. Okey, yang ketiga, poin dia, Aminah ni berkahwin dengan Abdullah bin Abdul Muttalib, iaitu bapa kepada Nabi Muhammad. Okey, Aminah ni berkahwin dengan Abdullah, barulah dapat anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang ustaz telah cerita pada kelas yang lepas, okey, Abdullah ni, okey, sewaktu dalam perjalanan pulang, selepas dia berniaga, dia telah wafat, meninggal dunia, tak sempat untuk melihat anaknya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sempat tengok adalah Aminah sahaja, iaitu ibu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kalau kita lah di tempat keluarga Nabi, mestilah kita akan berasa sedih. Okey, sebab bapa dia tak sempat pun jumpa. Ibu Nabi Muhammad sahaja seorang yang sempat berjumpa dengan Nabi Muhammad. Okey, itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, Aminah dikahwin dengan Abdullah, dapatlah anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, Aminah ni apa sifat dia? Berakhlak mulia dan dihormati. Okey, akhlaknya mulia. Macam Ustaz terangkan tadi, okey, sifatnya yang baik. Okey, ibunya baik, Nabi Muhammad, okey, bapanya seorang yang baik, memang tak cakap kasar, suka membantu orang, suka mendermakan harta. Jadi sebab itu sifat kebaikan itu daripada ibu dan bapa Nabi Muhammad turun terus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena jadikanlah ibu dan bapa kita di rumah sebagai contoh ataupun ikutan kita lah. Kita janganlah nak ikut orang-orang yang tak tentu hala kan. Ada yang minat kumpulan K-pop lah, ada yang minat artis itulah, artis inilah. Okey, kita jadikan Nabi Muhammad ni sebagai ikutan. Okey, kita jadikan ibu dan ayah kita sebagai ikutan, contoh yang terbaik. Hero dalam hidup kita adalah ibu dan ayah kita. Okey, jangan kita sanjung orang lain. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sifat seorang ibunya yang baik, bagaimana seorang sifat ayahnya yang baik, begitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai ibu bapa akan merasa bangga kalau ada anak yang sentiasa berusaha melakukan kebaikan, yang berakhlak mulia dan dihormati. Jadi kita sebagai anak, kita pun kena ambil contoh macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita jadikan ibu dan ayah kita sebagai kita punya contoh dan ikutan untuk kita meneruskan kehidupan kita sampailah kita meninggal nanti. Dan yang terakhir, poin yang kelima adalah Aminah ni seorang yang menjaga kehormatan dan maruah diri dia. Okey, Aminah ni seorang yang baik, dia jaga kehormatan dia. Dia bukannya suka bersosial, keluar dengan kawan lelaki ke, keluar pergi sana sini, tak ada. Okey, Aminah ni sangat menjaga dia punya pergaulan dia dengan orang-orang lain. Okey, hanya berurusan ketika perlu saja. Kalau kita tengok sekarang ni, belum lagi dah ada keluarga, kita dah keluar dengan kawan, suka-suka lelaki perempuan bercampur. Itu tak berlaku pada Aminah. Aminah ni seorang yang sangat menjaga kehormatan dirinya. Okey, jadi ini kelima-lima ni merupakan di antara penerangan tentang siapakah Aminah binti Wahab. Jadi
Daripada kisah nasab sebelah ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, kita dapat relatekan, okey, ada banyak persamaan di antara ibu dan ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana sifat mereka yang mulia, sifat mereka yang dihormati, sifat mereka yang baik dengan semua orang, itu wajarlah untuk menjadi ikutan kepada kita. Okey, jadi untuk hari ini itu sahaja pelajaran kita. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada kelas yang akan datang. Okey, jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkan urusanku, lancarkan lisanku, dan baguskanlah ucapan.